apa yang kita bincangkan pada last week. Saya share sekejap kita panggil apa, slide InsyaAllah. Okey. Dapat ke? Nampak slide ke? Nampak Ustaz. Alright, okay. So, ini slide anak murid saya buat sebenarnya. So, kita terus pergi kepada perbincangan kita, ayat Quran, hadis apa semua, tak apa, tak payah. Kita terus pergi kepada yang ni kita dah bincang hari tu. Tentang takrif haid, kita dah bincang last week. Darah semula jadi yang keluar daripada bahagian paling hujung dalam rahim seorang wanita dengan jalan sihat tanpa sebarang sebab pada waktu-waktu yang tertentu. Kita sebut hari tu tentang apa namanya ni, jalan sihat maksudnya bukan kerana sakit dan sebagainya. Pada waktu-waktu yang tertentu, itu yang kita sebutkan memang ada tarikh dia, time dia dan sebagainya lah. Alright. Kita terus pergi kepada umur pun kita dah bincang hari tu, berapa minimum kan, minimum itu kita dah bincang. Berapa kadar minimum haid, tempoh dia berapa lama, paling at least 24 jam. Yang ni pun kita dah tak nampak slide? Okay, siapa yang tak nampak slide tolong kalau pakai phone kena cari, kena buka dekat apa view tu, cari yang ada apa dia panggil tu, muka-muka banyak-banyak tu, cari yang ada slide. Jangan tekan yang muka saya, pinkan yang ada slide, yang ada tulisan-tulisan. Sekejap. Ya. Kak Farida mute, Kak Farida. Ustaz ada dua nama. Ya. Saya ada dua nama. So yang satu lagi tu adalah bawah nama yang oh, dia jadi dua nama saya, betul. Dah. Ada dah. Pin kan. Lepas tu pin kan. Betul, tu caranya. Tekan butang pin dekat situ. Kalau tekan butang pin tu dia tak lari dah lah. Pakai phone boleh, pakai komputer pun boleh. Sama-sama. Okey. Dapat semua Okey, dah nampak Alright. Ada yang tak nampak lagi ke? Okey. Senyap je semua tu, memanglah senyap kan sebab mute kan. Jadi sebab tak ada yang mengangguk bila saya tanya apa. Okey, dah nampak. Alright. Cari je yang nama saya yang satu lagi. Ustaz Syed Abdul Kadir. Cari satu lagi, lepas tu pin kan. Okey, nampak semua. Alhamdulillah. So, kita pergi terus pada berapa kadar minimum haid, dan kadar minimum haid ni pun kita dah bincangkan pada last week sebenarnya, sekadar refresh je balik. Kadar minimum haid adalah 24 jam ataupun sehari semalam. Kemudiannya boleh menjadi dua keadaan, sama ada seluruh darah tu mengalir keluar berterusan selama 24 jam ataupun darah yang keluar secara terpisah-pisah selama beberapa hari. Yang pentingnya macam kita sebut last week, total dia mesti 24 hours kan, itu total kita dah sebut minggu lepas. Kemudiannya tempoh maksimum adalah 15 hari 15 malam. Jika seorang wanita melihat darah haid secara terpisah-pisah selama 15 hari atau kurang dan himpunan darah itu cukup 24 jam atau lebih,
maka seluruh masa itu ialah dikira daripada waktu haid, termasuklah waktu yang tidak keluar darah. Sengaja ditulis ataupun di-highlightkan perkataan itu sebab nak bagi kita jelas, sebab ada orang yang faham kata waktu tak keluar haid tu adalah waktu yang suci, sedangkan semua waktu tu dikira sebagai waktu yang haid. Kita tak nafikan sebab ada khilaf dalam bab ni. Kita tak nafikan memang berlakunya khilaf dalam bab ni, di kalangan para ulama fiqh. Memang ada yang kata waktu tak ada darah dikira sebagai suci. Itu sebablah bagi siapa yang pergi umrah, bagi siapa yang pergi haji, kalau dah lambat sangat dan dah nak kena balik Malaysia, biasa kita akan ajar supaya gunakan pandangan yang kedua tu. Maknanya bila contoh darah tak masih ada lagi on off kan. Jadi sedangkan dah nak balik Malaysia dah, umrah belum buat lagi. Jadi biasanya kita akan ambil pandangan yang kedua tu, which is bila dia suci je, dia terus bila dia check dia suci je, terus dia mandi dan dia tawaf, walaupun kemudian daripada tu keluar darah lagi. So dalam mazhab Syafi'i, actually kalau keluar darah lagi maknanya tawaf dia tadi tu tak sah sebab dia masih lagi dalam haid. Tetapi kita ambil pandangan yang lain yang mengatakan waktu tu adalah waktu yang suci. So itu pandangan yang lain lah, maknanya pandangan yang kedua pun dalam mazhab Syafi'i. Cuma kita gunakan waktu-waktu yang tertentu saja. Kalau secara umumnya memang kalau selagi mana darah tu cukup selama 24 jam dalam tempoh 15 hari, maka itu dikira sebagai haid. Dalam tempoh 15 hari itu semua sekali itu dikira sebagai haid. Okey. Kita pergi terus pada minimum suci. Kita dah sebutkan juga itu, minimum suci at least 15 hari 15 malam. Ada satu gambar yang saya tengok Kak Farida letak kat poster tu. Poster tu bagus, diletakkan gambar tu, diletakkan secara jelas ada tempoh suci selama 15 hari tu kan. So tempoh suci minimum 15 hari. So itu sangat-sangat penting sebenarnya. Kita pergi terus bab mengandung. Ni saya tak macam mana nak bagi dia punya view dia nampak. Kalau saya letak macam ni nampak full screen ke? Saya pula tak nampak Full screen, nampak full screen. Nampak full screen Ya. Yeah. Alright. Ustaz nak tanya, semasa yang Ustaz kata 15 hari tu kan, kumpul-kumpul jadi 24 jam tu, adakah itu untuk cycle yang macam setiap bulan dia kena datang, dia akan datang haid pada satu hari bulan, setiap bulan, ataupun ataupun untuk cycle apa yang jenis yang meracau ni? Tak, dia tak kira siapa pun. Tak kira siapa pun, yang pentingnya tempohnya adalah minimumnya memang 24 jam. Minimumnya adalah sehari semalam. Kalau contoh dalam tempoh maknanya orang yang normal, orang yang tak ada masalah apa, yang cycle yang biasa. So kalau yang cycle biasa lagilah tak ada masalah sebab memang of course dia akan lebih daripada 24 jam dia punya total dia. Tak payah tunggu sampai 15 hari, 6-7 hari tu pun dah memang confirm dah lebih daripada 24 jam lah. Cuma yang biasanya yang jadi isu ni adalah macam apa Kak Farida guna kata apa, meracau. Jadi jadi yang apa, jadi yang lain lah kan, yang tak normal lah sebenarnya ceritanya. So yang tak normal, yang tak biasa tu dia tak ikut cycle yang biasa dan sebagainya, yang itu yang biasanya perlu diperhatikan lagi lah. Adakah cukup 24 jam ataupun tidak. Okay. Yeah. Kemudiannya
kat sini disebutkan tentang pregnant. Pregnant ni kalau kita belajar dalam mazhab Syafi'i, pregnant darah yang keluar ketika pregnancy dikira sebagai haid juga kalau mencukupi syarat haid lah. Kalau cukup syarat. Maksudnya kalau cukup syarat 24 jam tu dalam tempoh 15 hari, mana yang cukup 24 jam. So kalau cukup 24 jam, dan barulah dikira sebagai haid. Kalau contohnya dia hanya ada spotting saja, kemudiannya tak ada apa-apa, dan itu bukan haid lah. Kan? Itu sekadar dipanggil darah kotor je lah, dam fasad dipanggil darah yang kotor saja, ataupun habis banyak pun dipanggil istihadah. So bergantung pula, ataupun orang yang bleeding sentiasa pula, kan? Dan biasanya doktor akan concern lah. So kalau bleeding sentiasa pula, lebih pula daripada 2 minggu then of course dia akan jadi istihadah lah. Cuma dia macam haid, macam sama macam hukum hakam berkaitan dengan haid ketika mana pregnant. Cuma memang sekali lagi ulama berbeza pandangan, adakah waktu pregnant haid ataupun tidak. Dalam mazhab Syafi'i kita sebut ya, itu adalah haid. Syekh Nuruddin waktu kami belajar dulu, dan beliau tulis kitab tentang darah wanita ni, nama kitab beliau Ihatah. So dalam kitab tersebut beliau kata tengok kepada ilmu perubatan. Ilmu perubatan mengatakan tidak ada darah haid ketika pregnant, maka dia lebih memilih pandangan yang mengatakan darah yang keluar ketika pregnant bukan haid. Kemudiannya timbul pula ilmu perubatan yang lain pula, kata first 3 months dia masih lagi boleh haid, selepas daripada 3 bulan tu terlalu jarang orang untuk datang haid selepas pregnancy, selepas 3 bulan usia pregnancy. So berbeza-beza pula rupanya pandangan dari segi perubatan. So, apa pun dalam mazhab Syafi'i asasnya adalah darah yang keluar ketika pregnant dia tetap dikira sebagai haid juga. Tu pasal dalam perbincangan kita daripada minggu lepas, kita langsung tak ada bagi pengecualian kepada orang yang pregnant. Kita tak sebut kecuali mengandung, kita tak sebut gitu. Dan sebab dia punya hukum dia sama je, sama ada mengandung ataupun tidak. Darah yang keluar tu kalau ikut mazhab Syafi'i, dia tengok syarat, tengok dia punya syarat-syarat dia komplit ke tidak. Kalau cukup syarat, dan dikira sebagai haid. Macam tu je. Okay. Kemudiannya jika darah tersebut berhenti sebelum 24 jam, maka ianya bukan haid. Maka perlulah dia mengqada semua solat yang dia tinggalkan. Okey, maknanya mula-mula dia ingat haid, tapi rupa-rupanya tak ada haid pun, kan? Jadi maknanya itu bukan haid, maka dia qada balik solat yang dia tinggalkan. Okay, ini semua yang kita dah sebut tadi lah, pasal orang yang pregnant. Okey, ini juga berkaitan dengan cara untuk cek darah. Cara untuk cek darah adakah dia dikira sebagai haid ataupun tidak. Ini kita panggil pakai kapas ataupun tisu dan sebagainya untuk tengok ada ke tidak kesan darah. So kesan darah bukan hanya dilihat di bahagian luar, tapi dilihat juga di sebelah dalam, kan? Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW sendiri, yang meletakkan kapas dan sebagainya. Ini agak jelas lah rasanya bagi muslimat, kecuali kalau budak-budak muda dan sebagainya lah kot, yang tak kerti nak cek betul-betul dan sebagainya. Okey. Yang ini kita dah bincang hari tu, so saya tak nak fokus sebab dalam bab batal wuduk itu kita dah bincangkan tentang apa-apa yang keluar daripada kemaluan. Nifas nanti kita akan bincangkan, insya-Allah. Kita bincang dah hari tu, nifas. Belum kan? Kita belum bincang. Bincang sekali lah terus lah. Jalan nifas. Nifas darah yang keluar setelah kosongnya rahim daripada kehamilan, maknanya selepas daripada baby tu keluar keseluruhannya. Waktu baby tu keluar secara keseluruhannya, maka tu dipanggil sebagai nifas. Kalau
baby tu masih lagi on the way nak keluar, maka darah tu tak dipanggil sebagai darah nifas. Kan? Maknanya itu dipanggil darah melahirkan, damu talaq dipanggil darah yang melahirkan. Itu tak dipanggil lagi nifas. Nifas hanya berlaku apabila baby tu dah keluar habis. Kadar minimum nifas sekali keluar je lahzah, maknanya darah tu keluar pum, dah itu saja, itu pun dah dikira sebagai nifas. Walaupun lepas daripada tu tak ada darah langsung, dia tetap dikira sebagai nifas. Berapa kadar maksimum nifas? Maksimum 60 hari. So dia tak boleh exceed 60 hari. Kalau lebih saja 60 hari dikira sebagai istihadah. Kan? Kebiasaan 40 hari tu tak tentu pun sebenarnya, sebab walaupun dalam kitab sebut tentang kebiasaan apa semua ni, tetapi sebenarnya dia berbeza antara individu dengan individu. Kan? Dia boleh jadi 30, dia boleh jadi 20, dia boleh jadi 50. Semuanya boleh jadi. Kan? Dia tak ada macam pantang orang Melayu kata 44 hari dan sebagainya. Kan? Dia no such thing as mesti 44 hari. Kalau nifas dia hanya 20 hari dan 20 hari je lah. Kalau nifas dia 25 hari dan 25 hari je lah. Itu sajalah waktu yang dia tak boleh solat. Selepas daripada itu dia wajib mandi dan wajib solat. Okey. Bagaimana mengira kadar nifas? Berapa kadar suci di antara haid dan nifas? Kurang-kurangnya suci di antara haid dan nifas ialah seketika. Maknanya kalau ada darah yang keluar selepas waktu pregnancy, yang dikira sebagai haid tadi dalam mazhab Syafi'i kita sebut, waktu pregnant pun dikira sebagai haid, maka sekurang-kurang suci antara haid dengan nifas adalah seketika. Maknanya dia break sekejap, dia terus keluar pula darah nifas pun logik saja. Kan? Dia masih lagi boleh jadi begitu. Walaupun kita kata benda ni sangat-sangat jarang berlaku, tapi kalau pun orang tu ada haid ketika dalam pregnancy, dan kadar tu macam tak ada lah sebenarnya ceritanya. Bila nifas bermula, darah keluar sejurus bayi keluar. Maka hari nifas dah dikira, dan kiraan nifas 60 hari bermula serta-merta. Jika darah keluar beberapa hari selepas bersalin, maka kiraan 60 hari bermula daripada hari bersalin, namun hukum nifas bermula darah keluar. Maksudnya apa? Katakanlah hari dia melahirkan anak tu, dia belum darah nifas tak keluar lagi, besoknya baru darah keluar. Hari dia darah dah pregnancy tu dah tak ada dah, maknanya dah lahirkan anak tu, sama ada gugur ataupun dah lahirkan anak tu. Waktu tu dia masih lagi wajib solat sebab dia belum nifas. Kan? Nifas yang menghalang orang daripada wajib solat tu. Jadi sebab dia tak ada nifas, jadi dia masih lagi wajib solat. Dia masih lagi wajib solat sebab darah belum keluar. Tapi bila darah dah keluar, maka waktu tu barulah dia tak boleh solat. Barulah dia tak boleh puasa. Cuma kiraan hari dikira daripada tarikh dia bersalin tu. Kan? Kalau dia bersalin 1 hari bulan contohnya, dan 2 bulan berikutnya barulah dikira 60 hari. 60 hari tu dikira daripada hari bersalin, bukan daripada hari keluarnya darah. Yang ini memang boleh berlaku. Ini memang boleh berlaku sangat. Bagi orang yang keguguran ataupun orang yang buat C-section dan sebagainya pun kadang-kadang boleh berlaku. So kalau berlaku benda ni, darah tu keluar lambat, maka dia masih lagi wajib solat sebenarnya. Katakanlah dia memang tak larat solat waktu tu, dan dia buat hormat waktu lah, kena qada lah nanti. Sebab dia masih lagi wajib solat, dia belum ada perkara yang melarang dia daripada solat. Okey. 10 perkara yang dilarang ke atas orang yang berhaid dan nifas, ini nanti kita akan bincang sebab dalam kitab dia letakkan kat ujung benda tu. Yang ni pun kita akan bincang nanti juga. Nanti kita akan bincangkan nanti insyaAllah. Istihadah, darah yang keluar daripada bahagian hadapan rahim pada bukan hari haid dan nifas. Wanita ini dikira sebagai mustahadah, wanita ini dikira suci, maka dia wajib melaksanakan ibadah seperti wanita yang normal. Dibincang tentang istihadah, dia punya point dia adalah bukan hari haid dan nifas. Bukan hari haid dan nifas. So kalau bukan hari haid dan nifas, confirm itu adalah istihadah. Itu je. Okay, so waktu istihadah
dia masih lagi wajib solat, dan ini pun kita dah bincangkan hari itu. Dia cuci dulu, dia letakkan kapas untuk tahan darah daripada keluar, ataupun gunakan pad ataupun panty liner, dan berwuduk. Lakukan semua ni selepas masuk waktu solat. Jangan lewatkan solat setelah selesai semua yang di atas kecuali perkara yang berkaitan dengan solat, dan wajib buat setiap kali waktu solat. Ini kita dah explain panjang hari tu sebenarnya. Okay. Apabila seorang perempuan melihat darahnya keluar pada masa boleh datang haid, okay, wajib dia tinggalkan sembahyang dan puasa dan sebagainya daripada apa yang haram dengan sebab haid. Maksudnya, kalau dia tengok tarikh tu boleh datang haid ataupun tidak, bukannya tarikh kebiasaan. Kan? Tarikh tu boleh datang haid ataupun tidak. Macam mana nak tahu tarikh tu boleh datang haid ataupun tidak? Dia setelah 15 hari ataupun maknanya lebih daripada 15 hari, 16 hari ke atas daripada tarikh dia suci. So, kalau dia dah suci 15 hari, hari yang ke-16 dah confirm dah boleh datang haid. So, boleh datang haid. Jadi bila boleh datang haid, keluar darah, maka dia wajib tinggalkan solat dan benda-benda yang lain lah yang diharamkan ketika orang yang haid. Jadi maknanya dia terus tak boleh solat waktu tu. Keluar darah. Walaupun baru 16-17 hari suci. Contohnya. Walaupun selama ni berpuluh tahun dia punya haid dia teratur. Dan cycle dia tetap. Tapi bila berlaku je perkara tu, maka terus dia mesti tinggalkan solat. Jangan tengok kepada kebiasaan. Jangan tengok pada last month, 2 bulan lepas, kata biasanya awal bulan, ini baru 17 bulan, 18 bulan, contoh. Maka dia tetap wajib untuk berhenti ataupun tinggalkan solat. Kemudian jika putus darah itu sebelum genap sehari semalam, nyata darah itu bukan haid, maka wajib dia mengqada sembahyang dan puasanya yang ditinggalkan dalam masa itu. Jika putus darah itu selepas daripada sehari semalam, nyatalah darah itu haid juga. Maknanya yang kita sebut tadi 24 jam tu. So kalau 24 jam masih ada darah, kan, maknanya itu confirm haid. Kalau mungkin darah tu keluar sekejap saja, lepas tu tak keluar-keluar dah, kan, sampailah besok pun tak keluar-keluar lagi, maka dia pun solat, tak perlu mandi pun sebab dia bukan haid, maka dia hanya qada balik solat yang semalam yang dia tinggalkan. Okey. Ini daripada kitab lama sebenarnya ni, tu pasal bahasa dia begini ya. Demikian lagi dengan semata-mata putus darah haid yang alamatnya jika dimasukkan kapas ke dalam farasnya kemudian dikeluarkan, nescaya adalah ia putih dengan bersihnya. Putih bersih. Wajiblah dia mandi untuk mengerjakan ibadat seperti sembahyang dan puasa dan barang sebagainya. Bila dia dah cek, tengok memang putih bersih, dia wajib mandi. Kemudian jika ia kembali keluar sebelum genap 15 hari, wajib pula dia meninggalkan sembahyang, puasa dan barang sebagainya. Maksudnya masih lagi haid sebab belum 15 hari. So kalau walaupun dia cek tu dah putih, bersih, lepas tu dia dah mandi, dia dah solat, sekali tengok besok tu keluar balik, yang pentingnya sebelum 15 hari daripada hari pertama keluar itu, dan dia tetap dikira sebagai haid. Itu konsepnya. Maknanya dia tetap dikira sebagai, walaupun waktu mula tu dicek macam dah bersih. Demikianlah hingga lalu 15 hari, maka pada ketika itu dikembalikan perempuan itu kepada adatnya jika dia sudah beradat haid, atau dihukumkan haidnya sehari semalam jika dia baru kedatangan haid. Ini kalau haidnya tak berhenti-berhenti. Okey, cuma yang ni kita dah sebutkan hari tu, dia kena cek sifat darah dulu, baru tengok kepada adat. Okay. Jika darahnya itu tidak melintasi 15 hari, nyatalah bahawasanya setiap darah dan selang-selangnya yang tiada keluar darah itu adalah haid juga. Kalau sebelum 15 hari dah berhenti, kan, ataupun sampai 15 hari berhenti, tak lebih daripada 15 hari, then confirm itu adalah haid. Walaupun biasanya dia 6 hari, tiba-tiba bulan ni 14 hari. So 14 hari itu tetap dikira sebagai haid. Walaupun mungkin ada selang-selang. 6 hari keluar darah macam biasa. 7, 8 tak keluar. 9 keluar balik. 10 keluar balik. 11 keluar sampai 14. So haid dia sampai 14. Bukan 6 seperti yang biasa. Okay? Kecuali kalau dia lajak lebih daripada 15 hari.
Jadi pada bulan yang kedua dan yang ketiga dan yang kemudiannya hendaklah diperamalkan hukum haid dan suci seperti pada bulan yang pertama jua. Sama je lah. Okay. Dia tengok kepada dia lintas 15 hari ataupun tidak. Yang ini kita tak payah bincang panjang. Sebab mustahadah ni ataupun wabah istihadah ni macam-macam jenis. Ada orang yang baru datang haid baru kali pertama, tiba-tiba terus istihadah, itu yang dipanggil sebagai mubtadi'ah. Kemudiannya mu'tadah yang kedua tu maksudnya orang yang dah biasa haid. Mumayyizah maksudnya yang boleh bezakan haid ataupun tidak. Ghair mumayyizah tak boleh beza. Bukan haid ataupun tidak, sifat-sifat. Sifat-sifat haid tu dia boleh bezakan ataupun tidak. Okey. Yang ni kita dah sebutkan juga hari tu, sebenarnya salah satu daripada cara untuk membezakan kalau dah lebih daripada 15 hari tadi tu adalah kita kena bezakan sifat darah. Sifat darah kita sebutkan juga hari tu, dia 3 sifat yang perlu dikenal pasti: warna, bau dan juga rasa. So bau darah yang kuat adalah darah haid, darah yang lemah adalah istihadah. Tapi dia ada syarat pula. Macam mana kita nak bezakan antara haid dengan istihadah tu? Kan contoh kita sebut tadi, hari pertama sampai hari yang ke-20 ada darah. Tapi dia ada berbeza sifat. So bila berbeza sifat, sifat yang kuat adalah haid, sifat yang lemah adalah istihadah. Tapi dengan syarat. Dengan syarat adalah yang kuat tu lebih daripada 24 jam. Kalau yang kuat tu kurang daripada 24 jam, lepas tu terus dia yang lemah, maka tu tak dikira sebagai dapat bezakan. Contohnya darah yang warnanya pekat, hanya contohnya siang tu je. Tapi lepas tu malam tu sampailah hari yang ke-16, hari yang ke-17, semuanya warnanya tak pekat. Kurang. So yang itu tak dikira sebagai dapat beza sebab yang pekat tu tak sampai 24 jam. Okay. So sifat yang kuat dia mesti lebih daripada 24 jam. Baru boleh kita kata kita boleh identify mana haid, mana istihadah. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kuat tak lebih daripada 15 hari. Contoh, hari yang pertama darahnya warna merah pekat sampai hari yang ke-17. Hari yang ke-18 barulah jadi merah biasa. Contoh So, daripada hari pertama sampai hari ke-17. Maknanya dah lebih daripada 15 hari. Kalau dah lebih daripada 15 hari, maknanya kita tak boleh beza lah. Sebab yang kita kena bezakan adalah dalam tempoh 15 hari tu, bukan lebih daripada 15 hari. Dalam tempoh 15 hari tu yang kita boleh bezakan. Kemudiannya, darah lemah tak kurang daripada 15 hari pula. Darah lemah tidak kurang daripada 15 hari. Ni ada silap ni sebenarnya ni. Darah yang lemah tidak lebih daripada 15 hari sepatutnya, bukan tidak kurang. Tidak lebih juga daripada 15 hari. Ni nanti saya betulkan dia. Okey. Sekali lagi. Kemudiannya darah lemah itu berturut-turut. Dia tak boleh berbeza-beza. Kemudiannya, lemah dengan kuat kena dulu. Maknanya kalau lemah dulu baru yang kuat dia tak jadi. Contohnya darah warna merah biasa je 7 hari, lepas tu baru datangnya darah warna coklat pekat, warna hitam. So dia tak kira macam tu. Dia kena yang kuat tu lebih dulu. Okey, dan dia bersambung dan tak lebih daripada 15 hari lah. Okey. Tadi kita dah sebut yang tak lebih daripada 15 hari. Ini slide yang pertama. Slide yang pertama ni dia banyak bincang benda yang kita dah bincangkan pada yang lepas. Sengaja saya share dulu yang pertama tu sekadar untuk refresh, baru kita pergi yang kedua ni. Alright. Okey. Terus begini. Ni walaupun nama dia quiz time kan, tapi maknanya untuk kita check balik lah. Dan ini dipanggil troubleshoot juga sebenarnya. Sebab kita jawab terus soalan-soalan yang biasa timbul. Okey. Ni contoh soalan. Wani mengalami sakit kanser rahim, maka dijalankan pembedahan pembuangan rahim.
setelah sihat, wani melihat darah keluar 7 hari. Apakah hukum darah tersebut? Apa hukum darah tersebut? Rasanya boleh jawab ke tidak agaknya? Dia nampak darah juga 7 hari. Jadi adakah darah itu haid ataupun darah itu adalah istihadah? Rasa-rasa boleh tak kita tengok orang yang boleh jawab kat komen, boleh tak agaknya? Kotlah nak jawab kan. Nak try kan? Nak try apa jawab rasa faham ke tidak kan? Apa yang kita dah sebut tadi. So boleh tengok kat situ sebenarnya. Boleh jawab kat komen. Dan tengok faham ke tidak sebenarnya. Soalan tu rasanya jelas. Kan? Soalan tu jelas. Tinggal lagi kita jawapan tu jelas ke tidak, itu je. Okey, ada yang jawab haid, ada yang jawab istihadah. Oh, ini memang betul-betul khilaf ni. Okey. Alright, kita terus tengok jawapan Kita tengok jawapan. Jawapan darah fasad. Ataupun kita boleh terjemahkan sebagai istihadah juga sebenarnya. Hukum hakam darah fasad ni maknanya istihadah lah. Kan? Fasad maknanya darah kotor. Darah rosak. Maksudnya dia punya hukum macam istihadah. Kenapa? Sebab darah haid adalah darah semula jadi yang keluar daripada bahagian paling penghujung dalam rahim seorang wanita dengan jalan sihat tanpa sebarang sebab pada waktu-waktu yang tertentu. Maksudnya yang dikira sebagai haid adalah darah yang keluar kerana dalam keadaan sihat. Bukan darah yang keluar kerana penyakit. Okay? Kalau darah tu keluar kerana penyakit, maka itu dipanggil sebagai darah sakit lah, darah fasad. Darah fasad. Okey. Itu dia. Dia bukan tengok pula berapa hari apa semua Dia bukan tengok berapa hari. Dia bukan tengok suci berapa hari dan sebagainya, sebab dia adalah lagi satu sebab dia dah buang rahim. Dia dah buang rahim kan. So bila dia dah buang rahim, disebutkan dalam kitab fiqh, sebab bila dia dah buang rahim, maka darah yang keluar itu bukan lagi dikira sebagai darah haid. Sebab haid mesti keluar daripada daripada dalam rahim. Kalau rahim dia dah buang, cuma dalam bab perubatan kita tahu yang dibuang itu dia bergantung pula, sebab dia berbeza-beza pula tempat yang dibuang dan sebagainya. So walaupun dalam kitab-kitab fiqh sebut tentang rahim, tapi kita tahu yang kalau dalam kitab fiqh bila sebut rahim ni maknanya dia keseluruhan kan, organ yang sebelah dalam tu. Jadi organ yang sebelah dalam ni dia memang berbeza-beza apa penyakitnya dan di mana yang doktor akan keluarkan. So bukannya maknanya kita boleh terus terus lompat kepada conclusion, jam tu conclusion, terus kita kata dia dah tak ada rahim, dia tak ada haid. Sebab bergantung juga kepada which part yang kena buang. Kan, doktor buang bagaimana. So tu kena tanya pada doktor lah sebenarnya. Sebenarnya bagi saya jawapan yang paling tepat sekali bagi isu situasi yang ni adalah rujuk pada doktor dulu. Kalau doktor kata ni darah ni turun kerana kesan daripada pembedahan. Doktor cakap ni adalah kesan pembedahan. Darah kesan pembedahan. So kalau darah tu ada darah kesan pembedahan, maka dia tak dikira sebagai haid. Macam tu je sebenarnya. Tapi kalau doktor cakap no, ini masih lagi haid, you masih lagi boleh haid, contoh doktor cakap macam tu, so ikut cakap doktor. Itu lebih tepat dengan situasi zaman kita sekarang. Dia berbeza dengan zaman yang dulu. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Abu tukar jantina jadi AB. Kerana mengambil ubat hormon dan sebagainya, AB mendapati ada darah keluar selama 5 hari. Apakah hukum darah itu? Ini tak susah sangat rasanya.
Darah fasad dengan darah istihadah ada beza ke Ustaz? Darah fasad dengan darah istihadah dia beza cuma pada waktu dia, tapi dia punya hukum sama je. Ni darah fasad dengan darah istihadah hukum sama. Okey. Kita balik pada soalan. Ada nak jawab? Darah haram sebab dia tukar jantina. Ada. Darah haram tak pernah jumpa lagi perkataan darah haram Okey. Okey, terus kita pergilah. Ini tajuk ni soalan yang jarang berlaku lah kan. InsyaAllah tak berlaku lah di kalangan dalam keluarga kita semua, tak adalah insyaAllah. Terus kita pergi pada jawapan darah fasad. Betul, dah banyak yang jawab darah fasad sebab dia mesti rahim seorang wanita. Mesti rahim seorang wanita. Terus soalan berikutnya. Siti lahir pada 1 September 2000, pada 1 September 2007. Siti melihat darah keluar selama 7 hari. Darah apakah itu? Siti melihat darah keluar selama 7 hari. Okey, darah apakah itu? Ini kita ada bincangkan juga pada minggu lepas. Boleh jawab tak? Siti ke Mak Siti? Bukan Mak Siti. Siti. Okey. Okey, bukan darah haid. Sebab apa bukan darah haid? Sebab paling kurang mesti 9 tahun kan. 9 tahun tolak 16 hari kan. Kita sebut itu. Ini kalau ikut bulan Masihi 8 tahun 8 bulan 6 hari. Ini ikut Masihi 8 tahun 8 bulan 6 hari. Kita sebut sebelum ni 9 tahun tu ikut hijrah 9 tahun ikut hijrah. So kalau bawah daripada 8 tahun 8 bulan ni, maka dia belum 9 tahun hijrah lagi lah. So kalau belum 9 tahun hijrah, maka dia belum dikira sebagai haid. Zulaikha genap 9 tahun pada 1 Disember 2010. Pada 10 November 2010, Zulaikha melihat darah merah keluar selama 10 hari. Apakah hukum darah itu? Dia lebih kurang sama juga macam tadi. Cuma yang ni pun kita dah bincangkan dari itu. 6 hari darah fasad, 4 hari darah haid, sebab kita kata minggu lepas kita dah bincang benda ni. Kalau 16 hari sebelum birthday dia yang 9 tahun yang ikut Qamariyah, ikut tahun hijrah, 16 hari sebelum daripada tu, itu baru dikira sebagai haid. So lebih daripada tu, yang sebelum-sebelum tu, itu semua darah kotor saja. Ataupun istihadah ataupun fasad. Darah kotor. Jadi kalau keluar darah tu selama 10 hari, dia ada tempoh tu sebahagian daripada sebelum daripada 16 hari birthday dia, sebahagian lagi daripada 16 hari sebelum birthday dia tu. Jadi yang 16 hari sebelum birthday dia tu sahaja yang dikira sebagai haid. Yang before that, itu dikira sebagai darah kotor sahaja. Ini kita dah bincang itu. 90 tahun pada 1 Februari. Pada 1 Mac 2020, darah selama 6 hari. Apakah hukum darah yang keluar itu? Tadi kita sebut 15 tahun, 14 tahun. Umur 8 tahun, 9 tahun. Sekarang ni umur 90 tahun pula. Kan? Ambil umur 90 tahun pula dia bagi contoh. Jadi darah haid. Dia dikira sebagai darah haid sebab tak ada kenapa ni? Dia ke belakang balik. Ada pengakhiran kepada umur seseorang wanita itu. Kan? Mesti ada pengakhiran kepada umur seorang wanita itu mungkin datangnya haid. Selagi mana seorang wanita itu masih hidup, maka kemungkinan untuk datangnya haid itu boleh berlaku. So dia tak kira umur. Kan? Umur maksimum tak ada. Dia hanya ada umur minimum. Kiah melihat selama 11 hari. Namun setiap hari darah itu hanya keluar selama 2 jam sahaja. Apakah hukum darah tersebut? Kiah melihat selama 11 hari. Okey. Namun setiap hari darah itu hanya keluar selama 2 jam. Apakah hukum darah tersebut? Okey, ada yang jawab haid, ada yang jawab bukan haid.
Oh, ramai yang jawab haid tak cukup haul lah ambil. Haul setahun tu. Okey. Macam zakat dah pula ada haul. Okey. Okey. Lagi ramai yang jawab haid daripada yang jawab bukan haid. Yang jawab bukan haid ada siap dengan sebab lagi. 24 jam dalam tempoh 15 hari. Okey. Jadi tak cukup 24 jam. Kan? Jadi darah tu darah kotor saja, darah fasad. Sebab tak cukup 24 jam. Kadar minimum haid adalah 24 jam ataupun sehari semalam. Jadi 11 hari kali 2 jam baru 22 jam. Jadi 22 jam tak cukup tempoh tu dikira sebagai haid. Okay? Tak cukup. Jadi itu yang kita kata tadi. Maknanya kalau dia sekejap dia datang kan, sehari semalam tu cuma keluar sikit. Lepas tu besok keluar sikit lagi. Dia sikit je. Mungkin sejam, mungkin 2 jam macam tu je. Lepas tu dalam tempoh 15 hari tu memang main macam tu je keluar darah tu. Maka itu bukan haid. Kan? Dia tak dikira sebagai haid sebab dia tak cukup 24 jam dalam tempoh 15 hari. Okey. Jelas kot sini insya-Allah. Right. Kita terus pergi pada Aisyah melihat 3 hari darah merah, 3 hari darah coklat, 3 hari darah kuning. Berapakah hari haid Aisyah? Macam soalan matematik pun ada. Budak darjah 1. Okey. Berapa hari haid Aisyah? Siapa boleh jawab? Hai? Tak ada yang jawab? Okey. 9. 6. Oh. Saya suka bila ada khilaf ni. Okay. So baru kita nampak apa faham ke tidak kan. Baru kita jelas ke ni faham ke tak. Okey. So kita terus pergi kepada jawapannya. Kita tengok siapa yang kena. 9. Jawapannya 9. Sebab apa? Bila seorang perempuan yang berumur 9 tahun atau lebih melihat darahnya keluar kadar sehari semalam atau lebih, tak melampaui 15 hari, tak ada tinggal atasnya oleh baki daripada suci yang lalu, maka darah yang dilihatnya dan selang-selangnya yang tiada keluar darah itu adalah haid sekaliannya. Sama ada perempuan itu baru haid atau sudah beradat haid, sama ada ia muafakat dengan adatnya atau bersalahan. Maknanya sama dengan adat kebiasaan ataupun berbeza. Sama ada darah itu di atas satu sifat seperti hitam sekaliannya atau merah sekaliannya atau kuning sekaliannya atau ianya di atas beberapa sifat. Yang ujung tu yang kita sebutkan tadi. Maknanya walaupun berbeza-beza sifat, maka semuanya adalah darah haid selagi mana dia tak lebih daripada 15 hari. Dan warna kuning, kita dah sebutkan hari itu memang salah satu daripada warna haid. Okay? Salah satu daripada warna haid memang warna kuning. So kuning juga dikira sebagai haid. Okay. So 3 campur 3 jadi 9 lah. Hamidah melihat darah kuning 4 hari. Kemudian cecair keruh berbenang warna merah selama 2 hari. Berapa hari haid Hamidah? Enam. Oh, ni macam sepakat dah ni ya. Semua jawab 6 ni. Alright. 2. Oh, dia jawab 2. Okey. Ke sengaja jawab lain ni sebab saya kata tadi saya suka kalau ada yang lain. Dia tak sepakat dah ni. Dia ada khilaf dah ni. Dah ada yang jawab 2. Okey. So kita check. 6. Okey, jawapannya 6. Okey, betul. Kebanyakannya tu betul. Walaupun ada yang salah.
Yang dimaksudkan dengan warna lemah iaitu ialah murni 100% warnanya lemah, langsung tidak bercampur dengan warna yang kuat. Oleh itu, jika ada darah berwarna lemah bercampur dengan warna yang kuat, ianya tergolong dalam golongan darah. Contoh, darah merah yang mempunyai jalur-jalur hitam tergolong dalam kategori darah hitam. Begitu juga darah merah kekuningan yang mempunyai jalur-jalur merah, ianya termasuk dalam golongan darah merah, dan begitulah seterusnya. Cumanya yang lebih fokusnya sebenarnya kat sini adalah sebab dia tak lebih daripada 15 hari. So bila dia tak lebih daripada 15 hari, kita tak perlu untuk beza-bezakan pun sifat darah tu sebenarnya, sebab dia tak lebih daripada 15 hari. So dia masih lagi darah, kan? Walaupun berbeza sifat, walaupun sifat tu bercampur-campur antara yang lemah dengan yang kuat, kan? Dia tetap itu dikira sebagai haid. Sebab kita sebut hari tu kuning juga termasuk daripada darah haid, kan? Kalau keluar pada waktu haid, kalau keluar pada waktu yang tak boleh haid, maka memang confirm lah bukan haid. Asia beradat haid 7 hari dalam sebulan. Bulan seterusnya Asia melihat darah hitam selama 7 hari. Kemudian darah kuning selama 4 hari. Berapa hari haid Asia? Okay. Adatnya 7 hari. Jadi keluar 7 hari darah hitam, kemudiannya darah kuning 4 hari. Yang ni rasanya dah boleh faham lah ni. InsyaAllah. Okey, semua jawab sama. Semua jawab 11. Kenapa dia jawab 15 ni? Kok mana pula kalau 15 ni? 7 jam 4. 7 jam 4, 11. Okey. Jadi jawapan dia 11 hari. Betul. Sebab 7 campur 4 kan tadi kan? 7 campur 4, 11. Jadi semua tu adalah haid. Intan beradat haid selama 10 hari pada tiap bulan. Bulan seterusnya Intan hanya keluar darah 5 hari. Apakah yang perlu Intan lakukan? Kan? Okay. Lepas 5 hari tak keluar dah darah. Walaupun biasanya lebih. Biasanya 10 hari contohnya. Kan tiba-tiba lepas 5 hari dah tak keluar darah lah. So apa yang patut dia buat? Lima hari lepas hari kelima, iaitu hari kelima solat. Mandi wajib. Mandi wajib dan solat. Okey. Mandi dan menunaikan kefarduan. Okey, yang ni yang kita sebutkan tadi pula. Tadi kita dah baca pun yang ni, ayat kita lama ni, kitab Sabilul Mutadin. And demikian lagi dengan semata-mata putus darah haid yang alamatnya jika dimasukkan kapas ke dalam farasnya kemudian dikeluarkan nescaya adalah ia putih dengan bersihnya. Wajiblah dia mandi untuk mengerjakan ibadat seperti sembahyang dan puasa dan barang sebagainya. Kemudian jika ia kembali keluar maksudnya kembali keluar darah, bukan keluar dari rumah pula. Kemudian jika ia kembali keluar sebelum genap 15 hari, wajib pula dia meninggalkan sembahyang, puasa dan barang sebagainya. Jika putus darah itu, wajib pula atasnya mengerjakan ibadat yang tersebut itu. Demikianlah hingga lalu 15 hari. Okay. Kiki, yang berkiki pula nama, ya Allah. Okay. Kiki melihat darah selama 2 hari. Kemudian setelah suci 3 hari, Kiki melihat darah keluar lagi selama 4 hari. Kemudian darah tidak keluar selama 4 hari. Kemudian Kiki melihat darah keluar selama sehari. Berapa hari haid Kiki? Darah 2 hari. Suci 3 hari. Keluar lagi 4 hari. Tak keluar 4 hari. Kemudian keluar lagi sehari. Okey. Berapa harikah haid Kiki? Matematik betul ni. Dia jawab 7, dia jawab 14.
7.14, 7.14, 7.14. Ha. Ni menarik ni. Ni khilaf betul ni. Lain-lain terus ni. Alright. Kena baca betul-betul soalan. Darah selama 2 hari, suci 3 hari, darah keluar lagi 4 hari, darah tak keluar 4 hari, darah lagi sehari. Berapa hari haid Kiki? Ada jawab 7, ada jawab 14. Jawapannya adalah 14. Sebab tempoh maksimum adalah 15 hari 5 malam. Jadi kalau dia tengok darah tu, walaupun secara terpisah-pisah selama 15 hari atau kurang, himpunan darah tu cukup 24 jam atau lebih, maka seluruh masa tu dikira daripada waktu haid. Termasuk waktu yang tak keluar darah. So tadi, jangan kita kira yang keluar darah tu saja. Betul yang keluar darah tadi tu ada 2 hari, lepas tu 4 hari, lepas tu sehari. Mungkin itu yang menyebabkan ada yang kata 7, kan? Sebenarnya haid itu adalah dikira sekali dengan waktu yang tak keluar darah tu. So waktu yang tak keluar darah tu pun dikira dia masih lagi dalam tempoh haid, kan? Dalam tempoh haid. Walaupun katakanlah dia dah mandi, kan? Sebab dia ingat dia dah suci, dia mandilah, kan? Baru 2 hari keluar, lepas tu tak keluar darah dah. Jadi dia pun mandi. Lepas dia mandi, dia pun solat apa semua, kan? Lepas 3 hari tu tengok-tengok keluar balik darah. Jadi dia pun berhenti daripada solat, dia pun tak solat. Keluar darah 4 hari. Lepas tu tengok tak ada balik darah. Dia pun mandi lagi sekali. Lepas 4 hari, keluar lagi sekali darah. And so total tu semua tu selama berapa hari tadi? 14 hari yang total dia. So 14 hari, total semua sekali tu, itu dikira sebagai haid. Jadi solat dia macam mana tadi? Solat dia dah solat dah selesai lah. Dia memang solat tak ada isu dah. Kan? Dia tak berdosa lah sebab apa? Dia mandi dah. So dia mestilah solat. Yang problem adalah kalau berlaku benda ni dalam bulan Ramadan. So kalau berlaku benda ni dalam bulan Ramadan dan dia kena qada balik puasa-puasa yang dia buat dalam tempoh yang dia ingat dia suci tu. Tempoh yang dia ingat dia suci dan dia wajib qada puasa tersebut. Dan sebab rupa-rupanya dia belum suci. Solat memang tak perlu qada, so tak ada isu dah. Puasa tu dia kena qada balik. Sebab sebenarnya semua tempoh tu dia berada dalam keadaan haid. 14 hari lah dalam tempoh haid. Itu pasal kita kena make sure nombor 15 ni penting sebenarnya. Dalam bab haid dengan bersuci ni, 15 ni penting. Pasal dia maksimum kepada haid dan minimum kepada suci. Memang penting untuk kiraan 15 hari ni. Soalan. Alin melihat darah selama 7 hari. Alin ni bukan Ali ya. Okay. Kemudian setelah suci 8 hari dia melihat darah keluar selama 4 hari. Berapa hari darah haidnya? Wih, ini lagi soalan jawapan lain-lain ni. 15, 7, 15, 11, 15, 7, 15. Okey. Okey, terus kita pergi jawapan. 7 hari. Sebab apa? Sebab maksimum haid adalah 15 hari 15 malam. Kurang-kurangnya suci ada 15 hari 15 malam. Okey. Sekarang ni dia dah 7 hari dia haid. Kemudiannya 8 hari dia suci. 8 hari dia suci. So maknanya dah cukup 15 kan tadi? 7 campur 8, 15. Lepas tu keluar lagi darah. Pada hari yang ke-16 keluar darah. So bila hari yang ke-16 keluar darah, dia tak dikira sebagai haid. Sebab apa? Sebab sucinya baru 8 hari. Suci mesti sekurang-kurangnya 15 hari. Dan dia juga tak dikira sebagai haid dengan yang pertama. Tak boleh campur dengan yang pertama. Sebab apa? Sebab dah melepasi 15 hari.
So bila dah melepasi 15 hari, kan, sebab hari yang ke-16 baru keluar darah lagi sekali ni. Jadi dia tak dikira sebagai 15 hari macam tadi sebut tadi. Dia adalah 7 hari je lah darah tu. 7 hari saja yang dikira sebagai haid. Maknanya darah yang keluar 4 hari tu apa dia? Darah yang keluar 4 hari tu adalah darah istihadah ataupun darah fasad. Jelas insyaAllah? Wih, Eliza nama. Ya Allah. Ni bukan saya buat point darah pada 1 hingga 3 hari bulan. Kemudian dia melihat darah keluar lagi di hujung bulan pada 27 hari bulan sehingga 30 hari bulan. Apakah hukum darah kedua ini? Okey, darah 1 hingga 3 hari bulan. Kemudian dia melihat darah keluar lagi di hujung bulan pada 27 sehingga 30. Apakah hukum darah kedua ini? Okey. Okey, ada yang jawab haid, ada yang jawab istihadah. Tapi kebanyakan jawab haid. Darah fasad sebab tempoh suci minimum 15 hari. Tak sampai 15 ke tu? Sampailah 15 kan. Sekurang-kurangnya suci adalah 15 hari. 3 hari bulan nak sampai ke 27, maknanya dia dah ada berapa hari dia suci tu? 25 hari. 4 hari bulan sampai 26 hari bulan dia suci maknanya kan. So 4 hari bulan sampai 26 hari bulan dia suci. So 4 sampai 26 maknanya dah berapa hari dah? Kan? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So dia dah ada 18 hari dia suci kat situ. So tak bolehlah kita kata dia 23 hari. 23 hari dia suci tu bukanlah bermakna dia haid, bukanlah bermakna istihadah sebab suci dah lebih daripada 15 hari. Yang penting suci lebih daripada 15 hari. Okey? Suci mesti lebih daripada ataupun sekurang-kurangnya 15 hari, bukan lebih. Sekurang-kurangnya 15 hari. So kalau hari yang ke-16 tu datang balik darah, tu dikira sebagai haid lah. Hari yang ke-16 datang darah dikira sebagai haid. Ini kan pula hari yang ke-26 kan? Hari yang ke-27. Hari yang ke-24 sebenarnya tadi tu. Okay, Ayu melihat darah dari 1 hingga 9 bulan. 10 hari bulan sehingga 21 hari bulan tak keluar darah. 22 hingga 28 keluar darah. Berapa hari haid Ayu? Ini penting. Darah 1 sampai 9, 10 sampai 21 tak keluar darah. 22 sampai 28 keluar darah. 1 sampai 9, 22 sampai 28. Okey. So 9 sampai 10 sampai 21 tak ada darah. Berapa hari haid Ayu? Soalannya. Dah pukul 9 lebih lah kita.
Okey. Jadi ada yang jawab 9, ada yang jawab 12, ada yang jawab 13, 9, 9, 9, 13, 12. Okey. Banyak khilaf ni. Tengok. 13 hari. Yang ni 9 hari campur 4 hari. Kenapa 9 hari campur 4 hari? Macam ni. Perlu di sini kita beri perhatian kepada satu masalah yang sangat penting, iaitu perbezaan di antara wanita istihadah dengan wanita yang mempunyai baki tempoh suci. Jika sekiranya seorang wanita tersebut melihat darah keluar dalam tempoh sekurang-kurang haid, yakni 24 jam, atau sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari, kemudian darah itu terputus, kemudian darah kembali keluar setelah 15 hari daripada tempoh pertama keluarnya darah, maka ianya bukan darah istihadah. Bahkan wanita tersebut baginya tempoh baki suci. Hukum ke atas wanita tersebut ialah dia perlu menyempurnakan sekurang-kurang tempoh suci di antara darah haid. Tempoh yang lebih daripada 15 hari tersebut adalah dikira haid yang baru. Okey. Dia macam ni konsep dia. Suci daripada 10 sampai 21 bermakna dia cuma suci selama 12 hari. Kan? Jadi maknanya dia belum cukup tempoh minimum suci. Dia belum cukup tempoh minimum suci. Tempoh minimum suci kita sebut tadi 15 hari. Maknanya kalau dia suci 10 hari bulan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So dia mesti sampai 24 hari bulan mesti suci. Okey. Dia tak mungkin ada darah yang keluar waktu tu yang dikira sebagai haid. So 22, 23 dan 24 itu bukan haid. 22, 23 dan 24 bukan haid sebab dia masih lagi dalam tempoh suci. Dia mesti suci selama 15 hari. Jadi bila dia dah suci selama 15 hari, 10 sampai 24, 15 hari 10 sampai 24 adalah 15 hari. Jadi itu semua dikira sebagai suci. Kemudiannya 25 itu baru dikira sebagai haid. 25, 26, 27 dan 28. Itu haid dia yang kedua sebenarnya. Okay. Itu dah dikira sebagai haid yang kedua. Haid yang pertama tadi antara 1 sampai 9. Suci 15 hari, lepas tu haid lagi sekali. So haid yang lagi sekali itu bermula daripada 25. Walaupun 22 dah keluar darah. 22 dah keluar darah, itu tak dikira sebagai haid. 23 tak haid lagi. 24 tak dikira haid walaupun darah keluar. Walaupun darahnya sifat darah haid. 22, 23 dan 24 tu. Itu semua masih lagi dikira darah yang apa dipanggil tu istihadah ataupun darah fasad. Kan? Maknanya dia masih lagi wajib untuk solat dan sebagainya. Jadi bila tempoh suci, maknanya dia suci lah. Sebenarnya dia suci. Jadi lepas daripada 15 hari tu baru dikira haid yang baru. Itu sebab dikira 9 campur dengan 4 hari. 9 dengan 4. Yang balance yang tadi tu 4 kan. Ini dipanggil sebagai tempoh baki suci. Okey, tempoh baki suci. Maknanya kita tak boleh kira yang 22 sampai 28 tu istihadah tau. Itu bukan istihadah. Itu yang disebut tadi. Kemudian darah itu terputus, kemudian darah kembali keluar setelah 15 hari daripada tempoh pertama keluar darah, maka ia bukan darah istihadah. Maknanya yang lebih daripada 15 hari itu dia dah bukan istihadah. Maknanya yang keluar daripada 25, 26, 27, 28, 25 bulan sampai 28 bulan itu tak dikira sebagai istihadah. Sebab dia dah lebih daripada tempoh minimum suci. Dia dah lebih daripada 15 hari. So bila dia lebih daripada 15 hari aja, maka dia bukan lagi darah istihadah. Sebab dah suci selama 15 hari.
dikira suci tu, walaupun dia kata tak ustaz kan dah keluar darah 22 bulan. Tak, keluar darah 22 bulan tu itu masih lagi dikira tempoh suci. Tempoh suci. Tempoh suci 15 hari tu dah habis. Bila habis tempoh suci 15 hari, so yang darah yang keluar pada hari yang ke-16 maknanya daripada hari yang pertama dia suci tu, itu dah dikira sebagai haid. Bukan 1 sampai 9 hari, 22 sampai 28 4 hari, bukan. 22 sampai 28 bukan 4 hari ya. Tapi 22 hingga 28 tu 4 hari sahaja yang dikira. Betul sebenarnya, tapi maksudnya 4 hari saja yang dikira. Sebab dia dikira daripada tarikh 25. Dikira daripada tarikh 25 hari bulan. 25, 26, 27, 28. Kan? Itu yang jadi 4 hari tu. Daripada tarikh 10 hari bulan sampai 24 hari bulan, itu semuanya tempoh suci. 10 sampai 24. 10 sampai 24 tu, itu dikira sebagai tempoh suci. Sebab 15 hari kan kita sebut tempoh bersuci mesti 15 hari. Okey, yang ni kita dah jawab tadi dah sebenarnya. Kan, pasal darah yang keluar waktu pregnant. Okey. Dah 9 suku dah, saya perlu keluar sebenarnya ni. Saya ada majlis pada jam 10, kejap lagi. So kita jawab yang last sekali dulu. Okey, 22 hingga 24 dia kena solat ya ustaz? Kena. Walaupun darah keluar dia masih lagi wajib solat. Yang tadi tu, soalan yang tadi tu, 22 sampai 24 dia masih lagi wajib solat. 22 sampai 24 dia masih lagi wajib solat. Sebab dia punya suci tu, dia masih lagi tempoh suci. So confirm dia bukan bukan haid. Betul, sebab tempoh suci. Last ni last. Kita ambil last slide. Aziz melihat darah selama 7 hari. Pada hari yang ke-8 Aziz tidak melihat darah pada tuala wanitanya. Apa yang perlu Aziz lakukan? Aziz perlu pastikan adakah masih ada darah atau tidak. Jika tidak ada, maka Aziz wajib solat. Pastikan tadi kita sebut tadi kan, masukkan kapas. Slide sebenarnya ada berapa Oh ya, ada 100 lebih. Sebab sekali dengan nifas. Nifas dan juga istihadah. Okey. Nanti kita akan, minggu depan kita akan sambung lagi slide ni. So, slide ni saya tak bagi dulu hari ni sebab dia ada jawapan dah. Kan? Untuk yang berikutnya nanti ada jawapan. So, kita selesai dah soal jawab pasal haid. Jadi, minggu depan kita akan sambung slide yang berikutnya insya-Allah pasal nifas dan istihadah. Sekali lagi dia ada soal jawab. Jadi insya-Allah kita akan asah lagi minda kita insya-Allah dan kita akan cek balik kita punya fahaman tu betul ataupun tidak. Dan juga sekaligus sebenarnya dia dah menjawab banyak persoalan-persoalan yang bermain di minda kita juga tentang apa yang berlaku, kan? Okey. Wallahu a'lam. Jadi cukup setakat untuk pagi ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'la karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair wa nakfa kulla syarr. ربنا اصلح لنا كل شؤون واكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان ياتنا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak Ustaz. Itu yang juga. Jazakumullah khairan katsiran Zara, Farida. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.
kasih banyak Ustaz. Okay. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Dan Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Sambung balik.